Ramai orang tahu bulan ini Ramadan, tapi dia tak sedar kerana dia hanya memandang dengan telinga zahir, mendengar dengan telinga zahir dan memikir dengan akal sekadar tahu, tapi dia tak sedar. Kalau Ramadan hati busuk juga, something wrong somewhere. Kalau Ramadan akhlak tak elok juga, ada yang tak kena lah. Maksudnya dia mengabaikan Ramadan yang sebenar yang Allah bagi. Sebab kalau semua tahu dalam hadis baginda Nabi SAW, hadis riwayat Ibnu Hibban, bahawa ada sebahagian besar daripada manusia yang masuk Ramadan, keluar Ramadan tak dapat keampunan, fadakhalan nar, dia masuk neraka. Fa'ab'ahu Allah, lalu dia dijauhkan daripada kasih sayang Allah Ta'ala. Bahaya. So sebab itu, kalau kita nak lihat tentang tarbiyah, maka Ramadan ni memang bulan untuk tarbiyah, bulan pendidikan, atau semua ustaz-ustaz sebut madrasah, terutama madrasah dalam mengawal nafsu, ya, mengawal ketamakan dan haloba, ya, mengawal benda-benda yang tak elok lah. Maka Ramadan itu memang bulan tarbiyah. Dalam keadaan yang terkadang kita lalai daripada bulan Muharram sampai Sya'ban, tiba-tiba Allah offer bagi kita, masuklah dalam bulan Ramadan, Allah nak bersihkan hati kita, Allah nak bagi kenikmatan demi kenikmatan, maka janganlah kita lalai daripada mengambil ruang dan peluang tersebut. Baik, saya nak share satu ayat Al-Quranul Karim yang kita boleh tengok dalam surah An-Nahli. Ya, surah An-Nahli pada surah yang ke-16 pada ayat yang ke-78. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Apa kata Allah? Dan ketika Allah mengeluarkan min butuni ummahatikum, ketika Allah mengeluarkan kamu daripada perut mak kamu tu, la ta'lamuna syai', kamu apa pun tak reti. Tapi waja'ala lakumus sam, tetapi Allah mengurniakan kepada kamu pendengaran, wal absar, dan penglihatan, wal afidah, yakni hati, la'allakum tashkurun, agar kamu itu jadi hamba yang bersyukur. Maksudnya ketika Allah kata waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, Allah bagi kepada kita hati, pandangan mata dan pendengaran telinga agar kita jadi la'allakum tashkurun, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, jadi kalau kita nak lihat di sini, kalau kita buka dalam Al-Quran lah, kita akan jumpa Allah sebut tentang hati, mata dan telinga, hati dan mata, telinga dan hati, pusing sebanyak 132 kali dalam Al-Quranul Karim. Nak menunjukkan bahawa tiga benda ni sangat utama di dalam membentuk amal kita kepada Allah. Apabila kita mendengar dengan telinga zahir, maka kirimkan hingga ke telinga hati. Apabila kita melihat dengan mata zahir, maka kirimkan ke mata hati. Barulah berubah antara penglihatan kepada kesedaran, pendengaran kepada kesedaran, apa yang ada di akal pengetahuan hantar kepada dalam hati, maka pengetahuan atau tahu menjadikan manusia sedar. Ramai orang tahu bulan ini Ramadan, tapi dia tak sedar kerana dia hanya memandang dengan telinga zahir, mendengar dengan telinga zahir dan memikir dengan akal sekadar tahu, tapi dia tak sedar. Orang yang sedar sahaja dia mampu berubah untuk menilai kebaikan demi kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita.
Berdasarkan ayat ini, maka ulama mengatakan bahawa sepatutnya manusia seperti kita menggunakan institusi pendidikan Ramadan ini sebagai suatu yang mengubah manusia kepada ke arah lebih baik. Sebab tu Ramadan ni kalau kita betul-betul perhati, dia ada 3 hak. Hak sebelum Ramadan, hak semasa Ramadan, dan hak selepas Ramadan. Hanya orang yang ada hati perasan. Bila nak masuk Ramadan je kita rasa seronoknya, terujanya, bersihkan rumah, beli kurma, itu dan ini, seronok, sangat-sangat seronok. Satu, selesai. Sekarang kita berada semasa Ramadan, maka grab, rebut semua peluang yang Allah tengah bagi pada kita. Jangan tercicir walaupun sikit. Dan satu lagi yang paling besar dalam hidup kita adalah membawa semua amalan Ramadan istiqamah sehingga di luar daripada Ramadan Al-Mubarak. Dalam bulan Ramadan kita disuruh berpuasa fardu. InsyaAllah Syawal kita mulakan puasa sunat kerana ditarbiah dengan cukup sempurna. Dalam bulan Ramadan kita disuruh diajar bersedekah. InsyaAllah sedekah itu akan berterusan sampai sepanjang tahun. Tarawih mengajar kita untuk solat tahajud dan ini semua apa yang diajar dalam Ramadan Al-Mubarak. So bagaimana nak cek sama ada hati kita ni bersih atau tidak ke begitu begini, maka Ramadan adalah sebagai penanda aras. Nak ambil atau tak nak ambil. Pertama sekali ulama kata bahawa Ramadan mendidik hati agar kita dapat merasai bahawa Ramadan itu adalah hadiah dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, hari ini kita sedar ke tidak yang Ramadan ini adalah kasih dan sayang Allah. Hari ini kita sedar ke tidak bahawa Ramadan itu hadiah yang besar yang Allah nak bagi pada kita. Hari ini kita sedar ke tidak bahawa Ramadan adalah gedung pahala yang Allah cuba nak bagi kepada hamba-Nya yang hujung ayat tadi la'allakum tashkurun, yakni yang bersyukur dengan nikmat Tuhan. Maka perkara yang paling asas sekali dalam hidup kita adalah kita kena didik hati kita agar hati ni rasa. Ada manusia pandang orang miskin tapi tak rasa ke hati. Ada orang pandang orang susah, dia tak fikir di fikiran. Ada orang pandang orang yang Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya datang tadi jam sekejap dekat highway Utara Selatan. Saya dah pergi Bukit Beruntung, memang kena lalu Utara Selatan sebelum naik ke Gatri. Accident, bergelimpangan. Baru saya jadi 3-4 orang. Nampak bentuk patah tu, Allahu Rabbi, sangat-sangat menakutkan lah. Sangat-sangat takut. Maka manusia pandang. Adakah pandang itu membuahkan akal fikir dan kemudian ada rasa dalam hati? Adakah telinga yang mendengar itu membuahkan akal fikir yang baik dan kemudian meletakkan dalam hati? Itu yang kata rasa. Kalau manusia hilang rasa, macam kita hilang rasa makan. Ada orang ada penyakit, tak ada rasa langsung. Bubuh garam dengan tak bubuh garam, tak ada masalah. Itu je yang dia rasa. Maka kita tak rasa seronok. Sebab tu dalam hidup kita makan, kalau kita makan, kalau tak bubuh garam, maka rasa memang tak selesa lah. Kita kena ganti dengan benda lain tu dan ni. Macam itulah hidup kalau tak ada rasa. Hidup kalau tak ada rasa, maka Ramadan akan menjadi sia-sia dalam hidup. Macam mana nak bagi rasa tu? Gunakan semua yang disebut oleh Allah. Mata, pandang dan fikir. Telinga, dengar dan fikir. Buahnya hantar ke dalam hati. Dan hatilah yang akan merasakan bahawa Allahu Akbar. Dalam keadaan aku banyak dosa ni,
Allah masih panjangkan umur aku lagi. Allah masih bagi kebaikan pada aku, apalah ya. Kasih sayang Allah besar benar. Macam itulah keadaannya. Itu yang pertama. Maksudnya Ramadan dia didik hati kita ni agar hati tu ada rasa dengan tawaran dan offer yang sedang Allah bagi kepada kita.